So sebelum ni Samsung Malaysia telah pun perkenalkan Galaxy Z Flip 5 terbaru. Banyak improvement dari segi hardware dan juga software berbanding dengan Z Flip 4. Dalam masa yang sama, Oppo juga ada perkenalkan dia punya flip phone yang terbaru, iaitu Oppo Find N3 Flip. Banyak juga improvement yang cuba Oppo letakkan pada flip phone kali ini dan memfokuskan kepada kebolehan kamera untuk segmen flip phone. Sepanjang beberapa tahun flip phone dikeluarkan, aku rasa macam dah mula bosan kan, sebab diorang just fokuskan lebih kepada screen ataupun hinge dan juga crease, tapi tak fokus kepada kebolehan kamera. Now, Oppo perkenalkan Find N3 Flip dengan kebolehan kamera yang luar biasa dan juga ala-ala macam flagship level punya kamera. Ini juga adalah flip phone pertama yang menggunakan triple kamera. So that's why dalam video kali ini aku rasa kedua-dua flip phone terbaru ni adalah persaingan yang hebat untuk aku nak cuba bandingkan dan juga korang boleh nilaikan sendiri mana satukah flip phone yang korang boleh consider untuk dapatkan di pasar Malaysia nanti antara Samsung Galaxy Z Flip 5 ataupun Oppo Find N3 Flip yang terbaru ni. Let's talk about it. First kali untuk unboxing, macam korang nampak yang Samsung just bagi simple slim box, ada manual book dan juga kabel USB-C to USB-C yang warna hitam. So very simple dan juga basic je apa yang korang dapat dalam Samsung Galaxy Z Flip 5. Tapi untuk Oppo Find N3 Flip memang berbeza sebab orang bagi kotak yang sangat eksklusif, besar, siap ada casing yang premium untuk korang gunakan dekat N3 Flip, ada plug Super VOOC 67W dan juga kabel jenis USB-C. So kalau bandingkan untuk packaging yang diorang offer antara kedua brand ni memang totally different. Kalau korang spend dengan harga yang tinggi pada Oppo Find N3 Flip, korang dapat apa yang korang deserve. First kali aku nak cakap tentang rekaan antara kedua flip phone ni. So kalau tengok dari segi dia punya reka bentuk, memang kedua flip phone ni menggunakan hinge yang sama dengan paparan skrin yang cukup besar dekat bahagian luar dia. Kita tahu yang Samsung memang dah lama kan dalam industri folding ataupun flip phone. So untuk Z Flip 5 kali ni memang rekaan dia lebih matang, lipatan yang lebih rapat untuk hinge dari model sebelumnya dan juga design yang lebih solid. Manakala untuk Oppo Find N3 Flip kira agak baru juga tapi dah mampu offer design yang memang nampak lebih premium dan nampak kemas dengan warna gold yang siap ada efek warna dekat bahagian belakang hinge flip dia. Dan satu extra features yang aku memang suka dekat Oppo Find N3 Flip ni adalah dia punya alert slider. So biasanya kita jumpa dekat phone OnePlus ataupun dekat iPhone, tapi dekat N3 Flip pun ada juga features yang sama. So mudahlah untuk kita nak set kepada ring, vibrate ataupun silent, just toggle je dekat bahagian tepi tu tanpa buka bahagian screen display dia. Honestly dari segi rekaan antara kedua-dua flip phone ni memang rasa very solid, tapi kalau bandingkan sebelah-sebelah memang nampak Oppo lebih premium design dan lebih sedap pegang dekat tangan. Cuma dia rasa berat sikit je berbanding dengan Z Flip 5 dan aku rasa make sense lah sebab untuk N3 Flip ni dia punya size tu lebih besar berbanding dengan Z Flip 5. Bercakap pasal size, memang kedua-dua flip phone ni nyata berbeza sebab untuk Z Flip 5 menggunakan skrin utama dari Mi AMOLED 2X yang bersaiz 67 inci, ada refresh rate 120Hz dengan cover display luar Super AMOLED bersaiz 3.4 inci yang boleh customize. Manakala untuk Oppo Find N3 Flip menggunakan skrin utama LTPO AMOLED bersaiz 68 inci, yes, much bigger, 120Hz dengan cover display luar AMOLED 3.26 inci yang juga boleh customize. So first, kalau kita nak bandingkan skrin utama dia, memang boleh nampak secara jelas bahawa Samsung punya shape tu lebih kepada narrow, dia macam kurus sikit, bukannya macam typical size smartphone yang biasa korang guna. Dan crease pada bahagian skrin pun masih ketara lagi. Berbanding dengan Oppo, dia punya size dan juga shape skrin utama tu memang rasa macam phone biasa je, tak rasa kurus ke apa. Dan crease pada skrin pun memang hampir tak ada, very minimal lah bagi aku. Kalau korang tengok dan rasa memang aku boleh katakan dalam 98% macam tu, hampir tak nampak pun lurah kesal lipatan skrin pada Oppo Find N3 Flip berbanding dengan Samsung yang masih ketara dan juga dapat rasa lagi menggunakan jari kita. So ini salah satu big improvement yang Oppo cuba letakkan pada flip phone terbaru diorang ni. Dan untuk bahagian dia punya color display, aku tak banyak nak komplain pun. Kedua flip phone ni bagi color display yang cantik dan juga vivid untuk kegunaan harian. Seterusnya tentang cover display luar. So antara Samsung dan juga Oppo ni memang berbeza sebab Samsung offer better size yang berbentuk macam square berbanding dengan Oppo yang berbentuk vertical. So aku tertanya jugalah, kenapa Oppo buat size vertical macam ni? Kenapa tak buat macam full display ala-ala macam Samsung ni kan? Menurut pihak Oppo, kenapa diorang buat macam ni adalah sebab diorang tak nak push kedudukan kamera tu jauh sangat sampai korbankan kebolehan sensor kamera yang bagus. Sebab ini adalah flip phone pertama dengan triple kamera yang collab dengan Hasselblad tau. So dengan penggunaan vertical design macam ni, korang masih boleh gunakan cover display dia ala-ala macam phone punya size, iaitu vertical size. Bermakna korang dapat dua-dua, iaitu better camera experience macam flagship level punya dan juga cover display yang very usable. Tapi tak bermakna yang cover display untuk Samsung ni tak bagus. Actually aku rasa Samsung punya cover display memang very usable dengan size yang lebih besar dan banyak apps yang kita boleh gunakan, misalnya macam WhatsApp, YouTube, ada widget yang menarik dan juga pelbagai lagi apps yang support. Cuma skrin besar macam ni dia akan compromise kebolehan kamera sebab Samsung just gunakan dual kamera je. Tak ada telephoto lens, just gunakan dual 12 megapixel. So memang sangat rendah lah level kamera kalau nak bandingkan dengan Oppo Find N3 Flip
tadi. So berbalik pada alasan Oppo tadi, kenapa diorang tak nak letakkan cover display yang besar pada bahagian luar ni kan, itulah sebabnya kena compromise pada keperluan kamera. Dan korang tahu bahawa nak sumbat kamera ni bukannya senang, ada ruang yang sangat terhad pada bahagian atas ni. So ada cover display lagi, ada kamera lagi. So dengan kamera yang besar macam ni, susah kita nak sumbat cover display yang besar pada bahagian luar ni. So itulah, kena pilih salah satu. Korang nak pilih cover display yang besar tapi korbankan kamera, ataupun korang nak dua-dua, cover display ada, kamera yang bagus pun ada. So untuk Oppo ni dua-dua tu ada. Bercakap pasal software dan juga apps optimization dekat cover display, Oppo pun lebih kurang je macam Samsung juga. Boleh customize wallpaper, ada widgets dan juga apps yang korang boleh gunakan dekat cover display dia. Misalnya macam untuk view kamera, ada aplikasi WhatsApp, Google Photos, Maps dan juga banyak lagi by default apps yang Oppo letakkan. Cuma apps YouTube dia tak boleh macam Samsung tadi. Dan persoalan ni kat sini adalah, adakah korang akan tengok video YouTube dekat skrin yang kecil luar tu? Bagi aku mungkin tidak, sebab tak puas kan. Aku lebih rela lagi tengok dekat bahagian dalam tu yang lebih puas dan juga besar. Sebab normally untuk skrin luar tu aku akan gunakan untuk tengok jam, monitor bateri, pakai apps kamera, maybe boleh instantly balas WhatsApp dan Maps. Untuk tujuan entertainment lain macam YouTube, Netflix, social media apps lain, aku prefer lagi gunakan skrin utama dia, lebih puas dan juga besar lah berbanding dengan skrin kecil luar tu kan. Anyway, bergantung juga pada keperluan korang sendiri dan juga macam mana cara korang nak gunakan cover display luar tu dan tujuan dia untuk apa. Dan mungkin korang prefer yang Samsung, mungkin juga korang prefer macam Oppo ni. Oppo dia bagi dua-dua, iaitu keperluan kamera dan juga cover display yang usable juga. Samsung dikorbankan kamera tapi bagi cover display lebih besar. So dua-dua ada kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Seterusnya bercakap pasal performance, untuk Samsung dan juga Oppo ni memang nyata berbeza, sebab Samsung menggunakan chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy dan Oppo menggunakan chip MediaTek Dimensity 9200. Dua-dua ada rangkaian 5G. On paper memang Samsung offer better performance, tapi bila guna sendiri aku rasa macam tak ada perbezaan ketara sangat untuk performance kalau gunakan untuk normal ataupun heavy usage. So far memang smooth antara Oppo dan juga Samsung ni. Manakala untuk bateri, Samsung gunakan 3700 mAh dengan fast charging 25W sahaja, dan Oppo gunakan 4300 mAh dengan fast charging support sehingga 44W Super VOOC. Oppo dia bagi better fast charging dalam kotak jualan dia tahu, iaitu 67W Super VOOC. So dari segi numbers untuk bateri dan juga fast charging tu memang obviously Oppo offer better, dan aku rasa Oppo ni antara flip phone dengan ketahanan bateri yang lebih baik berbanding dengan flip phone yang lain, sebab bateri dia memang cukup besar tau. Seterusnya tentang kamera. So sepanjang pengeluaran flip phone, aku rasa Oppo Find N3 Flip adalah flip phone pertama yang gunakan triple kamera dan juga collab dengan Hasselblad. So dia ada setup triple kamera iaitu 50MP IMX 890 wide, 48MP ultra wide dan juga 32MP telephoto dengan selfie kamera 32MP. Tapi Samsung masih dengan dual kamera 12MP wide dan juga 12MP ultra wide dengan selfie 10MP saja. Dari segi specs numbers tu, obviously Oppo offer better dengan triple kamera dan juga sensor lebih besar berbanding dengan Samsung yang masih dengan 12MP level macam mid range dah aku rasa. Bercakap pasal megapiksel kamera smartphone ni, aku rasa penting juga tau, sebab dia akan memberikan kelebihan untuk gambar tu nampak lebih details dan juga high resolution. Even kalau crop pun masih boleh dapat details pada gambar berbanding dengan kamera yang gunakan megapiksel yang rendah. So memang nampak perbezaan yang sangat ketara lah. In fact, Oppo pun ada bagi features Pro SDR untuk dapatkan shadow dan juga highlight yang lebih details pada gambar tu sendiri. Cara untuk tengok, korang just masuk saja aplikasi galeri, kat situ ada gambar, korang just tekan gambar tu dan juga ada toggle untuk Pro SDR. Kalau tekan, dia akan nampak beza antara shadow dan juga highlight dia. Aku dah cuba sendiri dan juga ambil gambar antara kedua-dua flip phone ni. Korang boleh tengok dan nilaikan antara gambar untuk dua-dua flip phone ni. Komen saja mana satu korang prefer antara Samsung ataupun Oppo. Warna yang dihasilkan daripada Oppo Find N3 Flip nampak lebih realistik, tepat dan juga sama dengan warna asal suasana sebenar, berbanding Samsung yang warna dihasilkan menjadi lebih saturated dan vibrant lagi warna biru awan. Untuk dynamic range, dua-dua kamera dapat hasilkan gambar yang baik dari segi exposure, highlight dan juga shadow, walaupun pada tempat dan cahaya yang mencabar, lagi-lagi dengan cahaya matahari yang terik sekarang ni. Bercakap tentang focal length antara kedua-dua kamera smartphone ni memang berbeza, sebab Oppo Find N3 Flip mempunyai focal length lebih wide berbanding Samsung, dan Oppo pun ada kebolehan zoom yang jauh lebih baik. Samsung just ada pilihan ultra wide 0.6x dan juga foto 1x biasa dengan maksimum zoom sehingga 10 kali saja. Tapi Oppo ada lebih banyak pilihan focal length dengan ultra wide 0.6x, ada juga pilihan 1x sampailah 5 kali optical zoom dengan maksimum zoom sehingga 20 kali. So kelebihan telephoto lens pada Oppo semestinya dapat menghasilkan gambar lebih sharp dan ada details. Even masa shoot pun tak terlalu struggle sangat untuk fokus sebab ada OIS berbanding Samsung yang tak ada OIS, dan juga gambar yang dihasilkan pun memang kurang details. Gambar dah jadi macam lukisan dah kalau kita zoom in. Apa yang aku perasan untuk kerjasama antara Oppo dan juga Hasselblad, gambar yang dihasilkan memang lebih natural, autentik dengan signature colour Hasselblad, lebih versatile
dan ada details yang lebih bagus. Tapi aku perasan yang Samsung dia kurang versatile dan kurang details, tapi dapat bagi image processing yang boost pada warna sampai kadang terlebih saturated dan juga merubah warna yang asal. Pada pendapat aku, hasil gambar yang dihasilkan memang nyata berbeza sebab image processing yang berbeza dan juga lens pun nyata berbeza. Apapun pasal warna gambar ni, aku rasa diikut preference masing-masing lah sebab korang boleh nilai mana satu gambar yang korang suka antara Samsung ataupun Oppo. Yang terakhir sekali adalah tentang software. Macam korang tahu bahawa Samsung menggunakan One UI paling latest sekali dengan Android 13 dan Oppo dengan ColorOS 13.2 Android 13 juga. Sebelum ni Samsung memang dah bagi 4 tahun OS update dan juga 5 tahun security update, dan baru-baru ni juga Oppo umumkan bahawa smartphone diorang pun dapat benda yang sama, iaitu 4 tahun OS update dan juga 5 tahun security update. So memang lebih kurang sama je antara Samsung dan juga Oppo. First tentang Samsung One UI. So memang ada features menarik yang Samsung perkenalkan, iaitu Flex Mode dekat aplikasi YouTube. Memang banyak features yang kita boleh pilih dan juga gunakan masa tengah tengok video dekat YouTube tu. Even kalau tutup screen masa tengah tengok video pun, apps YouTube akan transfer terus kepada cover display luar. So korang boleh tengok YouTube tu dekat cover display luar dia. Cuma tak puas sangatlah sebab dia akan ada crop dan juga size ratio yang tak normal. Selain itu juga ada multi window dan juga split screen untuk kita buat multitask 2 apps serentak. In fact, kalau buka apps kamera dia, kita boleh jadikan skrin luar sebagai view display kamera utama, so orang depan pun boleh tengok juga. Untuk ColorOS pada phone Oppo pun tak kurang hebat juga dengan features flexible windows, mini windows, split screen dan juga boleh buat floating apps yang boleh resize ikut size mana yang korang nak. Sama juga macam Samsung tadi, Oppo ni juga boleh jadikan cover display luar sebagai view kamera untuk orang depan tengok sekali. Aku rasa memang tidak dinafikan bahawa memang Samsung ni power bab software pada One UI diorang, sebab kita pun tahu bahawa Samsung lebih lama dalam pengeluaran flip phone dan juga folding phone. Tapi nampaknya Oppo pun boleh catch up dengan software diorang offer dekat entry flip ni, yang bagi aku dah good enough untuk sebuah flip phone actually. Sebab aku rasa setakat hari ni memang semua features wajib ada pada flip phone dah ada dah pada Oppo Find N3 Flip, dan memang very optimized dengan apps yang biasa aku gunakan pada flip phone, misalnya macam YouTube dan juga WhatsApp. So guys, aku pasti korang semua dah tahu antara kekurangan dan juga kelebihan untuk Samsung Galaxy Z Flip 5 dan juga Oppo Find N3 Flip yang terbaru ni. Setakat ni apa yang aku perasan, Z Flip 5 ni lebih kepada flip phone yang stable dan juga software One UI yang makin matang dengan improvement pada hardware dia. Lagi-lagi untuk hinge dia tu sendirilah. Manakala untuk Oppo Find N3 Flip pula, fokus kepada flip phone yang lebih rasa premium, siap dapat packaging yang eksklusif lagi, software yang well optimized dengan apps, hardware dia pun banyak improvement berbanding dengan Z Flip 5. Lebih-lebih lagi dekat crease screen dan juga memfokuskan kepada kebetulan kamera flagship level dengan triple camera tu. Sebab setakat hari ni aku tak jumpa lagi flip phone yang boleh letakkan triple camera macam Oppo Find N3 Flip dan juga ada collaboration dengan Hasselblad. Ini je satu-satunya flip phone. Mungkin ada yang collab dengan jenama kamera macam Zeiss tapi just gunakan dual camera. But Oppo boleh offer triple camera guys dengan megapixel yang cukup besar. So kalau korang mencari sebuah flip phone yang full package, design yang mewah, screen yang cantik, bateri yang besar, siap ada fast charging lagi, ada cover display yang boleh guna dengan basic apps dan juga triple camera yang memang sangat padu, megapixel yang besar, Oppo Find N3 Flip memang pilihan yang sangat tepat lah. Obviously untuk kamera yang lebih versatile, flagship level dan overall flip phone experience, aku prefer lagi Oppo Find N3 Flip. So korang boleh decide sendiri mana satukah flip phone yang terbaik untuk korang antara Samsung Galaxy Z Flip 5 ataupun Oppo Find N3 Flip yang terbaru ni. Just komen saja pendapat korang dekat komen. Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.